Saya lebih rela mati di Malaysia. Awak sakit teruk begini, kenapa nak pergi ke negara yang begitu jauh? Gadis Switzerland yang pernah mengucapkan kata-kata ini, kini sedang tersenyum riang di tengah-tengah jalan raya Kuala Lumpur. Dia, yang telah didiagnosis hanya mempunyai 1 tahun untuk hidup di Switzerland, tidak menghiraukan bantahan keluarganya, terbang sendirian ke Malaysia untuk memulakan perjalanan terakhir. Pasukan doktor Switzerland menyatakan dia menghidap penyakit serius yang tidak boleh diubati, yang menyebabkan kemerosotan otak. Tetapi apa yang berlaku kepadanya selepas dia rebah di tengah jalan Kuala Lumpur, dari hukuman mati kepada kehidupan baharu, dari ambang keputusasaan kepada penemuan cinta sejati keajaiban perubatan, apakah yang dialami Alana di Malaysia? Kini, mari kita dengar kisah benar yang membawanya dari ambang maut kepada kehidupan yang bahagia. Saya Alana Miller, dilahirkan dan dibesarkan di Geneva, Switzerland. Sejak usia 7 tahun, saya mempunyai ikatan yang tidak terpisahkan dengan balet. Saya memakai kasut balet buat kali pertama, dan sejak itu, saya menghabiskan setiap hari di bilik latihan. Semua guru mengatakan saya berbakat. Ibu bapa saya mengimpikan saya menjadi penari balet utama untuk Ballet du Grand Théâtre de Genève. Saya bangun pada pukul 5 pagi setiap hari untuk berlatih dan meneruskan latihan selepas tamat sekolah. Sementara rakan-rakan saya bermain di luar, saya sentiasa berada di bilik latihan. Walaupun penat dan sukar, kegembiraan berdiri di atas pentas dan menari sukar digambarkan. Tepukan penonton, setiap detik di bawah sinaran lampu pentas itulah seluruh hidup saya. Tetapi hidup ini tidak pasti, segalanya boleh berubah dalam sekelip mata. Pada usia 18 tahun, lutut saya cedera parah semasa sesi latihan ligamen krusiat anterior saya putus. Selepas pembedahan, dokter memberitahu saya dengan dingin, Anda tidak akan dapat menari seperti dahulu lagi. Impian saya selama lebih 10 tahun musnah dalam sekelip mata. Saya benar-benar merasakan dunia akan runtuh. Sepanjang sebulan penuh, saya mengurungkan diri di dalam bilik dan menangis. Ibu bapa saya tidak tahu bagaimana untuk memujuk saya. Suatu hari, saya secara tidak sengaja melihat halaman majalah fashion yang memaparkan seorang model memakai pakaian balet. Imej itu sangat indah sehingga saya terpegun. Tiba-tiba, saya terfikir, walaupun saya tidak boleh menari lagi, saya masih boleh mencipta keindahan seperti ini, bukan? Dengan itu, saya mula belajar reka bentuk fashion. Rasa pergerakan badan dan sensitiviti terhadap keindahan yang telah saya asah melalui balet banyak membantu saya dalam mereka bentuk. Pada usia 20 tahun, saya mengadakan pameran solo pertama saya dan pada usia 22 tahun, saya mengambil bahagian dalam Minggu Fashion Paris. Industri fashion Eropah mula menerima karya saya. Saya mendapat banyak inspirasi daripada budaya Malaysia. Sejak kecil, saya sangat menyukai musik pop Malaysia. Bilik saya dipenuhi dengan poster penyanyi Malaysia. Semua rakan-rakan saya ketawa dan berkata Alana sepatutnya dilahirkan di Malaysia. Saya menonton drama bersiri Malaysia dengan taksub. Selepas setiap siri tamat, saya akan menangis selama beberapa hari. Saya tidak pernah terlepas satu pun. Saya juga belajar bahasa Melayu sendiri. Sekarang, saya boleh berbual dalam bahasa Melayu yang mudah. Saya juga sangat menyukai makanan Malaysia. Di Geneva, terdapat beberapa restoran Malaysia, itulah tempat saya selalu kunjungi. Saya suka nasi lemak, laksa penang, teh tarik, dan kuih muih. Setiap kali saya makan makanan Malaysia, saya sentiasa berfikir bahawa suatu hari nanti, saya mesti pergi ke Malaysia. Semua rakan saya mengatakan saya seperti orang Malaysia, tidak ada yang jahat dalam diri saya. Namun, kehidupan harian yang bahagia ini mula runtuh secara tiba-tiba. Musim bunga tahun lepas, saya mula mengalami gejala pelik. Pada mulanya, ia adalah perkara kecil, seperti lupa reka bentuk apa yang sedang saya kerjakan atau lupa janji temu dengan kawan rapat. Saya baru berusia 25 tahun, tetapi gejalanya seperti seseorang yang menghidap amnesia. Saya fikir mungkin kerana tekanan berlebihan, jadi saya tidak terlalu mempedulikannya, tetapi gejalanya semakin teruk. Suatu hari, saya memegang pensel lukisan, tetapi termenung selama lebih sejam. Apabila saya sedar, kertas lakaran saya penuh dengan garisan pelik. Ia benar-benar menakutkan.
Pada suatu ketika yang lain, saya sedang berjalan di jalan raya tetapi langsung tidak ingat di mana saya berada dan ke mana saya hendak pergi. Apa yang lebih mengejutkan saya ialah perkara mengenai David, tunang saya. David adalah cinta pertama saya. Kami mula bercinta pada usia 20 tahun. Saya sentiasa berfikir bahawa dia adalah orang yang akan saya habiskan hidup bersama. Dia tinggi, kacak, bekerja di bank, seorang lelaki yang stabil dan boleh dipercayai. Musim panas tahun lepas, apabila dia melamar saya benar-benar sangat gembira. Tetapi pada suatu malam, semasa kami makan malam di sebuah restoran, tiba-tiba saya sawan seluruh badan dan rebah. Anda boleh bayangkan betapa terkejutnya David. Dia terus memanggil, Alana, Alana, dan memeluk saya. Imej itu masih terpahat dalam fikiran saya sehingga kini. Dia segera menghubungi ambulans dan membawa saya ke hospital. Dan mimpi ngeri yang sebenar bermula dari sini. Izinkan saya memberitahu semua orang kebenaran tentang sistem perubatan Switzerland. Di bilik kecemasan, Anda tidak boleh berjumpa doktor pakar dengan segera. Anda mesti berjumpa doktor keluarga dahulu, kemudian dirujuk ke hospital wilayah, dan selepas itu, barulah Anda boleh membuat janji temu dengan doktor pakar hospital universiti gabungan. Saya terpaksa menunggu 1,5 bulan untuk berjumpa pakar neurologi. 1,5 bulan. Dalam tempo itu, gejala terus berlaku. Ketidaksempurnaan ingatan semakin teruk. Dan saya juga mengalami sawan 2 hingga 3 kali seminggu. David membawa saya ke bilik kecemasan setiap kali, tetapi doktor hanya mengulangi bahawa saya perlu berjumpa doktor pakar. Apa yang lebih mengejutkan ialah kosnya. 1 kali imbasan MRI menelan belanja 3.000 Swiss franc yang setara dengan lebih kurang RM15.000. 1 hari bermalam di hospital berharga seputaran 500 Swiss franc, hampir RM7.500. Ujian darah, ujian air kencing. Ujian asas ini juga menelan belanja ratusan Swiss franc dan malah bilik kecemasan pun perlu ditempah. Jadi, apa yang perlu dilakukan jika situasi kecemasan sebenar berlaku? Saya tidak faham sama sekali. Akhirnya, saya berjumpa dengan pakar neurologi, tetapi doktor itu melihat saya tidak sampai 5 menit dan berkata saya perlu menjalani ujian tambahan dan menjadwalkan ujian gelombang otak, ujian cecair cerebrospinal, dan ujian genetik. Setiap item memerlukan penantian selama beberapa minggu. Tetapi apa yang menyusul kemudian adalah tidak masuk akal. Selepas berbulan-bulan menjalani ujian, apa yang diberitahu oleh doktor kepada saya sehingga kini masih membuatkan saya terasa seram sejuk. Penyakit Anda adalah penyakit demensia yang tidak boleh diubati. Anda mungkin mempunyai kira-kira 1 tahun lagi untuk hidup. Sebaik sahaja saya mendengar ayat itu, fikiran saya menjadi kosong. Kehidupan 25 tahun saya sedang mengira detik. Hanya tinggal 1 tahun? Betulkah? Saya bertanya dengan suara terketar-ketar. Tetapi doktor menjawab dengan dingin, "Saya minta maaf, memang begitu. Saya mempunyai banyak impian, ramai orang yang saya sayangi, dan banyak perkara lain yang ingin saya lakukan. Tiba-tiba dihukum hanya tinggal 1 tahun, saya benar-benar tidak boleh menerimanya." Apa yang lebih menyedihkan ialah sikap pasukan doktor Switzerland. Setiap orang menjalankan tugas mereka secara berasingan. Jabatan neurologi hanya melihat imej. Jabatan kardiologi hanya melihat laporan, dan jabatan imunologi melakukan ujian lain lagi tanpa sebarang komunikasi. Saya bertanya sama ada terdapat kaedah rawatan lain, tetapi mereka hanya mengulangi, datang semula dalam 6 bulan. Tunang saya, David, pada mulanya berkata dia akan bersama saya sehingga akhir, tetapi apabila masa berlalu, dia mula menjauhkan diri. Kos perubatan sahaja mencecah ratusan ribu ringgit sebulan, yang merupakan beban yang sangat berat. Dan yang paling penting, tekanan untuk berkahwin dengan pesakit yang tidak mempunyai banyak masa lagi terlalu besar. 3 bulan kemudian, kami memutuskan pertunangan. Maaf, saya belum bersedia. Apabila saya mendengar ayat itu, saya berasa seperti seluruh dunia telah meninggalkan saya. Ibu bapa saya tidak tahu bagaimana untuk memujuk saya. Ayah berkata dia akan mencari doktor di hospital lain, tetapi hospital lain di Switzerland memberikan diagnosis yang sama. Ibu pula hanya menangis setiap hari. Suasana di rumah seperti majlis pengebumian, tetapi semua orang,
Walaupun dalam keputusasaan, saya masih mempunyai satu keinginan, Malaysia. Jika saya hanya mempunyai 1 tahun lagi, maka saya akan menghabiskan masa terakhir saya di tempat yang paling saya ingin pergi. Malaysia yang sentiasa saya impikan. Saya mahu menghabiskan sisa hidup saya di sana, menonton konsert pop Malaysia, makan banyak makanan Malaysia yang lazat, berbual dalam bahasa Melayu dengan orang ramai. Ibu bapa saya membantah keras. Mereka berkata, "Awak sakit teruk begini, kenapa nak pergi ke negara yang begitu jauh?" Doktor Switzerland juga menghalang saya, mengatakan perjalanan ke luar negara berbahaya, tidak tahu bila keadaan kecemasan akan berlaku. Mereka bimbang, apa yang akan saya lakukan jika saya sawan di Malaysia. Tetapi saya telah membuat keputusan. Daripada menunggu kematian dalam keputusasaan di hospital, saya lebih rela menghabiskan masa dengan gembira di Malaysia yang saya impikan. Saya mengisytiharkan, saya lebih rela mati di Malaysia. Saya menutup akaun bank saya, menguruskan hal ehwal rumah, dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua rakan. Semua orang berfikir ini adalah perjalanan terakhir saya. Saya sendiri juga berfikir begitu. Saya merancang untuk menonton konsert, makan makanan yang lazat, melihat pemandangan indah di Malaysia, dan kemudian menutup mata dengan tenang. Musim luruh tahun lepas, saya membawa beg pakaian besar dan menaiki pesawat menuju ke Kuala Lumpur. Semasa perjalanan 13 jam, saya membaca buku bergambar bahasa Melayu sambil berfikir berapa banyak peluang saya akan dapat menggunakan perkataan-perkataan ini. Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahawa saya akan bertemu dengan keajaiban terbesar dalam hidup saya di Malaysia. Sejak saat saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya terkejut. Kaki tangan lapangan terbang bukan sahaja boleh berbahasa Inggeris, tetapi juga boleh berbahasa Melayu ringkas dengan mesra dan menunjukkan arah kepada saya dengan sopan. Pengumuman di dalam tren MRT, LRT bukan sahaja dalam bahasa Melayu, Inggeris, tetapi juga Mandarin dan Tamil. Switzerland, walaupun mempunyai 4 bahasa rasmi, pada hakikatnya setiap wilayah hanya menggunakan satu bahasa. Tetapi Malaysia benar-benar menjaga warga asing dengan baik. Dalam perjalanan dari tren lapangan terbang ke stesen MRT, LRT di Kuala Lumpur, sambil melihat pemandangan di luar tingkap, saya benar-benar merasakan bahawa saya telah tiba di Malaysia. Pemandangan yang pernah saya lihat dalam drama Malaysia muncul di hadapan saya dengan nyata. Ia sungguh menakjubkan. Saya menempah bilik di sebuah hotel berhampiran Bukit Bintang. Pemilik melihat saya tidak fasih berbahasa Melayu, menggunakan bahasa Inggeris bercakap dengan saya dengan mesra. Jika anda berasa tidak sihat di mana-mana, sila beritahu saya pada bila-bila masa. Saya boleh mencadangkan hospital berdekatan kepada anda. Mendengar ayat itu, kehangatan yang saya rasakan benar-benar mengagumkan. Beberapa hari pertama terasa seperti mimpi, sangat indah. Saya melihat persembahan artis jalanan di Bukit Bintang, cuba menari tarian Zapin, dan malah mengajar rakan Malaysia juga. Apabila saya mengucapkan perkataan terima kasih dalam bahasa Melayu ringkas di kafe, pemiliknya mengangkat ibu jari dan memuji saya. Setiap hari adalah perkara baharu. Apam balik yang dijual di tepi jalan manis dan suam. Setai rangup di luar dan lembut di dalam. Walaupun rojak mempunyai bau yang unik, semakin saya makan, semakin saya ketagih sama seperti yang pernah saya lihat dalam drama Malaysia. Saya pergi membeli belah di kawasan Bangsar, melawat Batu Caves, dan menaiki Menara KL. Setiap hari, saya meneroka tempat baharu, membuatkan saya berasa bahawa ini adalah perjalanan yang sebenar. Adalah luar biasa bahawa saya, yang di Switzerland hanya mampu berulang-alik antara hospital dan rumah, boleh menjadi sangat gembira. Tetapi pada hari kelima, sesuatu berlaku. Saya menyertai aktiviti cuba menari tarian Zapin di sebuah pusat membeli belah di Bukit Bintang. Semasa saya sedang belajar tarian tradisional, tiba-tiba saya mengalami sakit kepala yang teruk, sawan seluruh badan, dan rebah serta merta. Sebelum saya tidak sedarkan diri, saya berfikir, adakah ia akan berakhir di Malaysia begini? Tetapi semua orang, disinilah sesuatu yang luar biasa berlaku. Apabila saya membuka mata, apa yang saya lihat ialah siling putih. Di mana saya, apabila saya sedar, saya melihat sekeliling. Ini jelas sebuah hospital, tetapi rasanya tidak seperti hospital di Switzerland. Di sebelah saya, duduk seorang lelaki kacak. Dia tinggi,
berpakaian kot makmal doktor. Anda sudah sedar. Saya Dr. Shahidan bin Razali, Jabatan Neurologi, Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Anda tidak sedarkan diri di Bukit Bintang. Saya telah memberikan bantuan kecemasan awal kepada Anda. Pada masa itu, saya benar-benar terkejut. Di Switzerland, walaupun di bilik kecemasan, sukar untuk berjumpa dokter pakar, tetapi di sini, seorang warga asing yang tidak sedarkan diri di jalan raya mempunyai dokter pakar neurologi yang memberikan bantuan kecemasan sendiri. Situasi macam apa ini? Saya tidak faham sama sekali. Terima kasih. Betul-betul. Tetapi berapa kos perubatan? Saya bertanya dengan bimbang. Di Switzerland, hanya sekali masuk bilik kecemasan menelan belanja ratusan ribu ringgit, jadi saya sentiasa bimbang tentang kos perubatan. Tetapi dokter, Shahidan tersenyum dan berkata, Anda boleh memohon bantuan perubatan kecemasan. Walaupun Anda warga asing, dalam situasi kecemasan, Malaysia akan memberikan bantuan. Saya benar-benar tidak percaya. Di Switzerland, jika Anda tidak mempunyai insurans, sukar untuk masuk walaupun ke pintu bilik kecemasan. Sekarang, saya akan melakukan pemeriksaan terperinci untuk Anda dengan segera. Di Malaysia, imbasan CT atau MRI boleh dilakukan 24 jam sehari. Apabila saya mendengar dokter, Shahidan berkata begitu, saya terkejut lagi. Di Switzerland, saya perlu menunggu beberapa minggu untuk menjadwalkan MRI. Tetapi apa yang lebih mengejutkan masih di hadapan. Saya berkata bahawa saya didiagnosis menghidap penyakit Creutzfeldt-Jakob di Switzerland. Wajah Dr. Shahidan serta-merta berubah menjadi serius. Saya meragui ketepatan diagnosis itu. Berdasarkan apa yang saya lihat, beberapa gejala berbeza. Ia sangat pelik. Gejala ini tidak kelihatan seperti penyakit neurologi yang merosot. Malah, dalam masa 2 jam, semua ujian selesai. MRI otak, ujian cecair cerebrospinal, ujian darah. Ujian-ujian ini di Switzerland memerlukan masa berbulan-bulan, tetapi di Malaysia, ia selesai dalam 1 hari. Ia benar-benar menakjubkan. Semasa ujian, sesuatu yang sangat mengagumkan berlaku. Dalam perjalanan ke MRI, Dr. Shahidan berkata, sistem diagnosis AI hospital kami bertaraf dunia. Untuk memberikan diagnosis yang paling tepat, kami akan menggunakan peralatan yang paling canggih untuk pemeriksaan. Sistem diagnosis AI? Di Switzerland, saya tidak pernah mendengar tentang perkara ini. Adakah teknologi perubatan Malaysia telah berkembang sejauh ini? Selepas ujian selesai, semasa menunggu keputusan, sesuatu yang indah berlaku. Seorang nenek dari bilik sebelah masuk dan berkata, datang seorang diri ke sini sebagai warga asing, mesti sangat takut, kan? Kemudian dia mengupas epal untuk saya. Nenek, terima kasih banyak-banyak. Tapi kenapa baik sangat dengan cucu? Saya bertanya dalam bahasa Melayu ringkas dengan bantuan aplikasi suara. Nenek itu tersenyum dan berkata, kamu tetamu kami. Datang ke negara kami, sudah tentu kami kena jaga kamu baik-baik. Terutama bila tak sihat, lagi kena ambil berat. Pada masa itu, kehangatan yang dirasakan sangat mengagumkan. Kemudian, seorang lelaki muda dari bilik bertentangan keluar dan berkata, ibu saya masak bubur lambuk terlalu banyak. Mari berkongsi. Sambil memegang semangkuk sup, dia malah mengajar saya menggunakan penyepit dengan mesra. Makcik dari bilik lain pula berkata dia masak terlalu banyak lauk dan berkongsi sambal belacan dan lauk pauk lain dengan saya. Perkara-perkara ini tidak dapat dibayangkan di Switzerland. Di hospital, bagaimana pesakit dengan pesakit, saudara dengan saudara, boleh berkongsi makanan dan menjaga satu sama lain seperti ini? Kenapa orang Malaysia begitu baik hati? Saya bertanya dengan rasa terharu. Lelaki itu berkata, sebab kami mempunyai semangat muhibbah yang pekat. Kalau sakit sama-sama risau, gembira sama-sama gembira, ini budaya kami. Apa yang lebih mengejutkan ialah pasukan doktor. Doktor Shahidan, walaupun sudah tamat waktu kerja, masih menunggu keputusan ujian saya pada waktu pagi. Kenapa doktor masih di sini lewat malam begini? Saya bertanya. Beliau berkata, sebab risaukan pesakit. Adalah perkara biasa untuk memeriksa keadaan pesakit selepas waktu kerja. Jururawat juga sama. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Anda sudah makan? Jika ada rasa tidak sihat di mana-mana, sila beritahu kami pada bila-bila masa.
Mereka melayani saya dengan mesra seperti ahli keluarga. Di Switzerland, doktor bekerja hanya pada waktu pejabat biasa. Jika doktor peribadi Anda bercuti, sukar untuk berjumpa doktor lain, tetapi di Malaysia, saya boleh menghubungi mereka pada bila-bila masa. Perkara ini benar-benar mengejutkan saya. Akhirnya, keputusan ujian keluar. Dr. Shahidan masuk dengan wajah yang agak teruja. Cik Alana, keputusan ujian sangat menakjubkan. Keputusan apa? Jantung saya mula berdebar kencang. Selepas mendengar diagnosis ini, hidup saya berubah sepenuhnya. Diagnosis di Switzerland adalah salah sama sekali. Ini adalah ensefalitis autoimun yang boleh diubati, kata Dr. Shahidan dengan nada yang penuh keyakinan. Sebaik sahaja saya mendengar ayat itu, saya berasa seperti seluruh dunia telah terbalik. Ia bukan penyakit yang tidak boleh diubati. Boleh diubati. Ini adalah encephalitis receptor anti-NMDA, penyakit autoimun dengan kadar penyembuhan setinggi 80%. Mendengar kata-kata doktor, saya menangis serta-merta. Tetapi apa yang lebih mengejutkan masih di hadapan. Hospital kami mempunyai pasukan rawatan pelbagai disiplin. Jabatan Neurologi, Jabatan Imunologi, Jabatan Perubatan Pemulihan, pakar, pemakanan, semua pakar akan bekerjasama untuk rawatan. Pasukan pelbagai disiplin? Saya baru pertama kali mendengar istilah ini. Ya, ini adalah salah satu ciri unik perubatan Malaysia. Di Switzerland, setiap jabatan berasingan, tetapi di Malaysia, semua pakar akan bermesyuarat bersama untuk menentukan pelan rawatan. 2 hari kemudian, mesyuarat pelbagai disiplin benar-benar diadakan. Jabatan Neurologi, Jabatan Imunologi, Jabatan Perubatan Pemulihan, Jabatan Psikiatri, dan Pasukan Pemakanan, seramai 7 pakar bermesyuarat untuk rawatan saya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat difikirkan. Ujian yang sama di Malaysia hanya berharga 1/10 daripada kos di Switzerland. Saya bergumam kehairanan. Dr. Shahidan berkata, kerana kami mempunyai sistem insurans kesihatan sejagat. Walaupun warga asing, mereka boleh mendapatkan bantuan perubatan kecemasan. Terapi imun yang kami bangunkan juga mendapat perhatian di Eropah. Pelaburan penyelidikan perubatan Malaysia sangat rancak. Kaedah rawatan baharu akan muncul dengan cepat. Beliau menerangkan dengan bangga. Malam itu, saya membuat panggilan video kepada Maria, rakan saya di Switzerland. Maria, saya telah dirawat. Diagnosis di Switzerland salah. Betulkah? Tapi, saudara pesakit menjaga kamu? Pasukan doktor menjaga 24 jam? Ya, macam keluarga. Semua orang berkongsi makanan. Doktor pun datang tengok keadaan selepas waktu kerja. Reaksi Maria agak dingin. Bukankah itu melanggar batasan peribadi? Berapa kos perubatan? Kurang daripada 1,10 kos di Switzerland, tetapi standar rawatan lebih tinggi. Maria menunjukkan rasa tidak percaya kerana dia sentiasa berfikir Switzerland adalah negara yang mempunyai perubatan maju. Selepas rawatan bermula, perubahan yang menakjubkan benar-benar berlaku. Ingatan mula kembali dan bilangan sawan berkurangan setiap hari. Melihat diri saya bertambah baik, saya berasa sangat bersyukur. Setiap hari, saya dapat merasakan rasa ingin tahu perubatan dan kasih sayang terhadap pesakit yang unik daripada Dr. Shahidan. Selepas pembedahan, beliau terus menjaga pesakit dan terus mengkaji kaedah rawatan baharu tanpa henti. Doktor, kenapa doktor ingin menjadi doktor? Suatu hari saya bertanya, apabila saya melihat pesakit kembali sihat dan tersenyum, saya berasa paling bangga. Terutamanya kes seperti Cik Alana, yang terpaksa menderita akibat salah diagnosis. Apabila melihat mereka mendapat diagnosis yang betul dan bertambah baik, saya berasa sangat gembira. Pada masa itu, hati saya mula berdebar sedikit. Bukan hanya hubungan doktor pesakit, nampaknya perasaan istimewa mula timbul. Pada bulan pertama rawatan, saya mendengar berita yang benar-benar mengejutkan. David, bekas tunang saya di Switzerland, menghubungi saya. Alana, kamu sudah sembuh? Penyakit yang tidak boleh diubati di Switzerland sembuh di Malaysia? Apa yang kami terlepas? Dia menunjukkan rasa kesal. Ibu bapa saya juga tidak percaya. Adakah standar perubatan Malaysia setinggi itu? Dan kosnya juga murah? Tetapi kini saya menghadapi kebimbangan baharu.
Adakah saya akan kembali ke Switzerland atau meneruskan pemulihan di Malaysia? Dari segi perubatan, rawatan di Malaysia jelas lebih baik, tetapi hati saya telah membuat keputusan. Saya tidak akan kembali ke Switzerland. Saya akan mendapatkan rawatan di Malaysia. Bukan hanya kerana keunggulan perubatan, tetapi kehangatan hubungan yang saya rasai di Malaysia mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan saya. Selepas memberitahu Dr. Shahidan, beliau benar-benar sangat gembira. Mulakan hidup baharu di Malaysia. Saya akan membantu anda hingga ke akhir. Sejak hari itu, kehidupan saya di Malaysia bermula bukan sahaja pesakit yang dirawat, tetapi seseorang yang akan memulakan kehidupan baharu di Malaysia. Tetapi saya tidak tahu bagaimana keputusan ini akan mengubah hidup saya, dan saya juga tidak tahu apa yang istimewa akan berlaku antara saya dan doktor. Perubahan menakjubkan apakah lagi yang menanti kami? 2 bulan selepas rawatan, perubahan menakjubkan berlaku. Ingatan perlahan-lahan kembali dan bilangan sawan berkurangan dengan ketara. Setiap pagi apabila saya bangun, saya benar-benar merasakan diri saya semakin baik. Tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah perhatian halus Dr. Shahidan. Bagaimana keadaan anda hari ini? Adakah anda berasa marah atau murung? Beliau sering bertanya kepada saya begini setiap hari, menjaga walaupun keadaan mental saya. Suatu hari, Dr. Shahidan memberikan cadangan istimewa kepada saya. Cik Alana, rawatan sahaja tidak mencukupi. Penyembuhan mental juga penting. Anda ingin mencuba mengalami budaya Malaysia untuk menukar suasana? Oleh itu, janji temu penyembuhan istimewa kami bermula. Tempat pertama yang kami lawati bersama ialah sebuah kedai kopi Melayu kecil. Kami duduk di lantai rumah lama, minum teh tarik atau teh herba suam dan melihat keluar tingkap melihat lorong yang tenang seperti lukisan. Switzerland tidak mempunyai budaya minum teh yang santai seperti ini. Rawatan dan budaya Malaysia benar-benar menenangkan fikiran, saya mengeluh. Doktor Shahidan berkata, ini adalah falsafah rawatan Malaysia. Merawat badan dan fikiran pada masa yang sama. Apa yang paling mengagumkan saya ialah laluan mendaki di Taman Tugu. Pada mulanya, saya sangat bimbang apa yang akan saya lakukan jika sawan berulang, tetapi Dr. Shahidan berkata, saya ada di sisi anda. Jangan risau, saya telah menyediakan semua ubat kecemasan. Ini membolehkan saya berjalan dengan tenang. Semasa berjalan di hutan tebal, saya berkata, Gunung Alps di Switzerland cantik tetapi sejuk. Tetapi bukit di Malaysia hangat dan selesa, sama seperti perubatan Malaysia. Doktor tersenyum dan berkata, itu perbandingan yang sangat indah. Tetapi semua orang, di sinilah sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Semasa berjalan di laluan bukit, tiba-tiba saya berasa pening dan badan saya menggigil. Dr. Shahidan segera memegang saya. Pada masa itu, wajah kami sangat dekat. Di bawah cahaya matahari yang menembusi dedaunan, saya melihat pandangan bimbang di matanya. Pada saat itu, perasaan istimewa mengalir. Maaf, nampaknya saya masih belum sembuh sepenuhnya, saya berkata dengan malu. Perlahan-lahan pun tak apa. Saya akan jaga awak selama-lamanya, katanya. Tetapi kata-kata itu nampaknya bukan hanya bermaksud perubatan. Detik takdir yang sebenar tiba di dek pemerhatian Menara KL, Petronas Twin Towers. Menjelang senja, kami berjalan di laluan yang boleh melihat keseluruhan Kuala Lumpur. Semasa berehat di dek pemerhatian, lampu-lampu di bandar mula menyala satu persatu. Melihat pemandangan yang indah itu, saya mengumpul keberanian dan berkata, Doktor, saya perlu berterus terang dengan awak. Saya ingin tinggal di Malaysia selama-lamanya. Bersama awak, bersama sistem perubatan yang hangat ini. Dr. Shahidan terkejut. Beliau melihat ke dalam mata saya yang ikhlas dan berkata, sebenarnya saya pun rasa begitu. Pada masa itu, di tengah-tengah suasana malam Kuala Lumpur, kami saling berpandangan dan merasakan perasaan istimewa mengalir. Pada bulan keempat rawatan, Dr. Shahidan menceritakan kisah menakjubkan perubatan Malaysia kepada saya. Cik Alana, tahukah anda bahawa pasukan doktor Malaysia telah menerbitkan banyak artikel akademik di persidangan akademik global. Doktor di seluruh dunia datang untuk belajar kaedah rawatan di Malaysia. Malah ada istilah perubatan Malaysia. Tahu? Betul ke? Kalau macam tu, saya ni bukti hidup, lah. Saya menjawab sambil ketawa. Betul.
Kes seperti Cik Alana, jika mendapat perhatian seluruh dunia, akan dapat membantu lebih ramai pesakit. Tetapi kini, berita yang benar-benar mengejutkan tiba. Reaksi ibu bapa dan rakan-rakan di Switzerland berubah sepenuhnya. Ibu bapa yang pada mulanya membantah, apabila mendengar berita saya sembuh sepenuhnya, berkata dengan tidak percaya, adakah standar perubatan Malaysia setinggi itu? Dan kosnya juga murah? Ayah berkata, penyakit yang menggunakan banyak wang di Switzerland pun tidak boleh diubati, tetapi sembuh di Malaysia. Apa yang kami terlepas? Dia menunjukkan rasa kesal. Apa yang lebih mengejutkan ialah reaksi David, bekas tunang saya. Betulkah kamu sudah sembuh sepenuhnya? Penyakit yang tidak boleh diubati di Switzerland sembuh di Malaysia? Apa yang kami terlepas? Dia menunjukkan rasa kesal yang sepenuhnya, malah menghantar mesej bertanyakan sama ada kami boleh berjumpa semula. Bagaimanakah perhubungan David akan mempengaruhi cinta kami? Tetapi hati saya telah membuat keputusan. David meninggalkan saya semasa saya sakit, tetapi Dr. Shahidan berada di sisi saya pada masa yang paling sukar. Reaksi rakan-rakan juga sama. Alana, kamu betul-betul sembuh? Perubatan Malaysia bagus macam tu ke? Kalau kami sakit, kami kena pergi Malaysia lah. Pada bulan kelima rawatan, ibu bapa saya datang sendiri ke Malaysia. Mereka berkata mereka ingin melihat dengan mata sendiri bahawa saya sudah sembuh sepenuhnya. Reaksi ibu bapa selepas melawat Pusat Perubatan Universiti Malaya benar-benar menakjubkan. Betul-betul menakjubkan. Tidak pernah melihat sistem perubatan yang begitu sistematik dan cekap sebelum ini, keluh ayah. Mereka melihat bilik mesyuarat pasukan pelbagai disiplin dan melawat peralatan yang paling canggih. Mereka berkata ia lebih maju daripada Switzerland. Apa yang lebih mengejutkan mereka ialah kehangatan saudara pesakit lain yang mereka temui di hospital. Di Switzerland, tiada keprihatinan seperti ini. Orang Malaysia melayani kami seperti keluarga, kata ibu sambil menitiskan air mata. Doktor Shahidan juga menyambut ibu bapa saya dengan sopan. Cik Alana sangat berani. Kerana beliau tidak berputus asa dan memutuskan untuk datang mendapatkan rawatan di Malaysia, barulah mungkin untuk sembuh sepenuhnya. Beliau juga menerangkan keunggulan perubatan Malaysia kepada ibu bapa saya secara terperinci. Pelaburan penyelidikan perubatan Malaysia sangat rancak. Kaedah rawatan baharu akan muncul dengan cepat. Terapi imun yang kami bangunkan juga mendapat perhatian di Eropah. Ibu bapa saya benar-benar terkejut. Mereka sentiasa berfikir Switzerland adalah negara yang mempunyai perubatan maju, tetapi pada hakikatnya Malaysia lebih maju. Ini adalah kebenaran yang mereka lihat dengan mata sendiri. Tetapi di sinilah berlaku perubahan besar yang tidak dijangka sama sekali. Pada bulan ke-6 rawatan, semua nilai ujian saya kembali normal. Keputusan MRI otak bersih sepenuhnya. Indeks keradangan daripada ujian darah juga menurun ke julat normal. Tahniah, Cik Alana. Anda telah sembuh sepenuhnya. Apabila Dr. Shahidan memberitahu saya dengan wajah yang penuh kegembiraan, saya berasa seperti sedang bermimpi. Tetapi ada peristiwa yang lebih besar daripada berita penyembuhan menanti saya. Kisah saya dilaporkan dalam media tempatan Switzerland dan menjadi isu hangat di seluruh Eropah. Tajuk berita ialah, gadis yang didiagnosis dengan penyakit maut di Switzerland sembuh sepenuhnya di Malaysia. Kini, media di seluruh dunia mula memberi perhatian. Tidak sangka teknologi perubatan Malaysia mempunyai standar setinggi ini. Untuk mencegah salah diagnosis, sistem diagnosis AI Malaysia harus digunakan. Reaksi seperti ini berlaku. Apa yang benar-benar mengagumkan ialah reaksi kaki tangan hospital. Nenek yang selalu berkongsi makanan dengan saya berkata, ini nombor telefon anak perempuan saya. Kalau ada apa-apa masalah di Malaysia, boleh hubungi dia. Dan menghulurkan sekeping kertas kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya telah menemui keluarga di Malaysia. Dan juga menemui pasukan doktor terbaik di dunia, kata saya dengan ikhlas. Nenek itu berkata sambil menitiskan air mata, kami sangat gembira ala nasihat. Malaysia adalah rumah kedua kamu. Dr. Shahidan juga memberikan cadangan istimewa kepada saya. Cik Alana, Anda berminat untuk melakukan kerja perhubungan awam bagi keunggulan perubatan Malaysia? Kes seperti Cik Alana, jika disebarkan kepada seluruh dunia, akan dapat membantu lebih ramai pesakit. Saya fikir ini adalah perkara yang sangat bermakna.
Alangkah baiknya jika pesakit yang terpaksa menderita akibat salah diagnosis seperti saya boleh mendapatkan diagnosis dan rawatan yang betul di Malaysia. Oleh itu, saya memutuskan untuk memulakan kehidupan baharu di Malaysia dan pada masa yang sama, akan menyokong promosi keunggulan perubatan Malaysia. Dan saya juga ingin mengembangkan hubungan yang lebih istimewa dengan Dr. Shahidan. Tetapi selepas sembuh sepenuhnya, kisah-kisah yang tidak dijangka dan menakjubkan mula berlaku secara berterusan perhatian daripada media asing, perjanjian kerjasama perubatan, dan perkembangan yang lebih istimewa antara saya dan Dr. Shahidan. Kisah yang lebih mengejutkan masih menanti kami. Janji temu pertama selepas sembuh sepenuhnya sangat romantis. Dr. Shahidan membawa saya ke Taman KLCC. Di sana, kami melihat matahari terbenam. Matahari oranye merah memantul di kolam. Pemandangan itu sangat indah seperti lukisan. Tahun lepas, pada masa ini, saya masih terbaring di katil hospital. Sekarang, saya kembali sihat sepenuhnya. Ini adalah keajaiban perubatan Malaysia, kata saya dengan rasa terharu. Doktor memegang tangan saya dengan lembut. Keberanian awaklah yang mencipta keajaiban ini. Selepas sembuh, kisah-kisah yang lebih mengejutkan mula berlaku secara berterusan. Kisah saya dibentangkan dalam persidangan akademik antarabangsa yang menarik perhatian komuniti perubatan. Pasukan doktor dari Eropah mula datang untuk belajar kaedah rawatan di Malaysia. Malah, perjanjian kerjasama perubatan antara Switzerland dan Malaysia telah ditandatangani. Apa yang benar-benar mengagumkan ialah pada hari saya keluar dari hospital, nenek yang selalu berkongsi makanan dengan saya berkata, "Ini nombor telefon anak perempuan saya. Kalau ada apa-apa masalah di Malaysia, boleh hubungi dia," dan menghulurkan sekeping kertas kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya telah menemui keluarga di Malaysia dan juga menemui pasukan doktor terbaik di dunia, kata saya dengan ikhlas. Nenek itu berkata sambil menitiskan air mata, "Kami sangat gembira ala nasihat. Malaysia adalah rumah kedua kamu." Semua kaki tangan hospital juga keluar untuk menghantar saya. Jururawat berkata, "Cik Alana, terima kasih kerana mengajar kami banyak perkara. Semoga anda menjalani kehidupan yang bahagia dan sihat." Pegawai pemeriksaan juga mengucapkan tahniah kepada saya, "Cik Alana, anda kelihatan sangat ceria berbanding semasa anda mula-mula datang ke sini. Semua orang, pernahkah anda mempunyai masa di mana anda ingin berputus asa? Walaupun dalam situasi yang menyedihkan seperti saya, keajaiban masih boleh berlaku. Beberapa bulan selepas sembuh, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dr. Shahidan membawa saya ke persimpangan Bukit Bintang, tempat saya rebah buat kali pertama. "Cik Alana, anda ingat tempat ini?" Selepas Dr. Shahidan berkata begitu, beliau segera melutut. Orang ramai mula berkumpul di sekeliling, tetapi doktor tidak mempedulikannya. Kemudian beliau mengeluarkan sebentuk cincin dan berkata, "Anda rebah di sini, dan saya melutut untuk anda di sini. Jika perubatan Malaysia menyelamatkan nyawa anda juga telah menyelamatkan nyawa saya. Kali ini, giliran saya untuk melutut." Pada masa itu, air mata benar-benar mengalir. Saya tidak pernah menyangka akan mendapat lamaran perkahwinan yang begitu indah di jalan yang saya niatkan untuk mati. Orang di sekeliling bertepuk tangan mengucapkan tahniah kepada kami. Berita perkahwinan kami dilaporkan dengan tajuk utama, "Pesakit Switzerland yang salah didiagnosis, sembuh di Malaysia dan berkahwin dengan doktor Malaysia." Wartawan asing meminta temu bual dan pasukan dokumentari juga datang. Berharap kisah ini akan menjadi harapan kepada sesetengah orang. Saya menjadi duta perhubungan awam untuk kempen pencegahan salah diagnosis perubatan antarabangsa. Ini adalah kerja yang akan mempromosikan kepentingan diagnosis yang betul dan keunggulan perubatan Malaysia ke seluruh dunia. Perkahwinan kami juga sangat istimewa. Kami mengadakan Majlis Perkahwinan Tradisional Melayu dan Majlis Perkahwinan Barat. Keluarga dan saudara mara dari Switzerland memakai baju Melayu dan mengambil bahagian dalam upacara merenjis air mawar. Mereka benar-benar terharu. Semua kaki tangan hospital juga datang ke majlis itu. Nenek itu juga datang dan berkata, "Kami sangat gembira kamu berdua berkahwin, anak-anak yang baik." Selepas berkahwin, saya mendapat status pemastautin tetap di Malaysia dan memulakan kehidupan baharu.
Saya melancarkan jenama fashion yang menggabungkan budaya Malaysia Switzerland di Kuala Lumpur, menggabungkan pengalaman cinta dan penyembuhan yang saya terima di Malaysia ke dalam reka bentuk. Hasilnya sangat berjaya. Reka bentuk yang menggabungkan garisan anggun baju kurung tradisional dengan rasa kesederhanaan pergunungan Alps Switzerland mendapat perhatian besar dan menjadi sangat popular di bawah konsep fashion penyembuhan. Sebahagian daripada pendapatan didermakan kepada golongan yang kurang berkemampuan dari segi perubatan. Pada masa yang sama, saya berkhidmat sebagai Duta Perhubungan Awam Global untuk mempromosikan keunggulan perubatan Malaysia. Selepas mendengar kisah saya, ramai pesakit asing mula datang ke Malaysia dan sebenarnya mereka menerima diagnosis dan rawatan yang betul. Ini juga menyebabkan peningkatan bilangan pelancong perubatan asing yang datang ke Malaysia. Jika sekarang masih ada seseorang yang sedang mencari diagnosis yang betul, jangan sekali-kali berputus asa. Selepas berkahwin, saya memulakan projek yang lebih bermakna bersama Dr. Syahidan. Kami membuka Pusat Jagaan Aliana. Ini adalah pusat perundingan perubatan khusus untuk warga asing. Ia adalah ruang yang ditubuhkan untuk membantu warga asing yang menghadapi masalah mendapatkan diagnosis dan rawatan yang sesuai kerana halangan bahasa. Pusat ini bukan sahaja menyediakan perundingan perubatan percuma, tetapi juga panduan sistem perubatan Malaysia, perkhidmatan terjemahan, dan juga sokongan emosi semasa proses rawatan. Matlamatnya adalah untuk memastikan warga asing yang sakit bersendirian seperti saya mendapat penjagaan yang hangat. 2 tahun selepas berkahwin, impian yang lebih besar menjadi kenyataan. Kami menubuhkan Yayasan Pencegahan, Salah Diagnosis, Perubatan Antarabangsa dan Yayasan Penyelidikan Keunggulan Perubatan Malaysia untuk membantu pesakit yang menderita akibat salah diagnosis seperti saya. Ia mempunyai 2 matlamat, mewujudkan rangkaian diagnosis global dan menyebarkan model rawatan pelbagai disiplin Malaysia ke seluruh dunia. Kami komited untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Yayasan itu membangunkan sistem AI pencegahan salah diagnosis dan juga menjalankan program pertukaran pasukan doktor antarabangsa. Beberapa negara di Eropah, termasuk Switzerland, mula menggunakan sistem perubatan Malaysia. 3 tahun kemudian, satu lagi berita keajaiban tiba. Saya hamil. Saya dapat melahirkan anak yang sihat di Malaysia. Anda tidak tahu betapa gembiranya Dr. Syahidan apabila mendengar berita kehamilan kami. Anak kita juga akan dilahirkan di Malaysia, membesar dalam kehangatan Malaysia, katanya sambil menitiskan air mata. Semasa kehamilan, saya juga menerima pemeriksaan dan penjagaan terbaik di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sistem penjagaan ibu hamil Malaysia benar-benar menakjubkan. Kelas untuk ibu hamil, program persediaan bersalin, pusat penjagaan selepas bersalin jauh lebih hangat daripada Switzerland. Ibu hamil lain yang saya temui di hospital juga melayan saya dengan mesra. Warga asing mesti susah. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, boleh beritahu pada bila-bila masa. Mereka menjaga saya seperti ini dan juga mengajar saya kaedah persediaan bersalin tradisional Melayu. Mungkin sekarang ada seseorang yang sedang menunggu keajaiban. Apabila hampir tiba tarikh bersalin, setiap pagi apabila saya melihat ke Pusat Perubatan Universiti Malaya, saya sentiasa berfikir begini. Saya pada asalnya datang ke Malaysia untuk menunggu kematian, tetapi sebaliknya, saya menemui kehidupan sebenar, cinta, dan persahabatan yang lebih hangat daripada manusia, daripada pasukan doktor terbaik di dunia. Kini, anak kami juga akan dilahirkan di negara yang hebat ini, membesar dalam kasih sayang dan perubatan Malaysia. Semasa menghias bilik bayi dengan Dr. Syahidan, saya sangat gembira menggantung hiasan tradisional Malaysia dan kotak muzik. Apabila saya berfikir bahawa anak kami akan membesar dengan kasih sayang dari 2 negara, hati saya dipenuhi dengan rasa syukur. Nama anak juga telah diputuskan. Nama Melayu ialah Nur dan nama Switzerland ialah Aurelia. Kedua-dua nama itu bermaksud cinta yang menghubungkan 2 negara. Saya, yang didiagnosis dengan penyakit maut di Switzerland dan datang ke Malaysia dengan berfikir ia adalah perjalanan terakhir saya, siapa sangka akan membina keluarga yang bahagia dan menjalani kehidupan baharu. Ini adalah berkat daripada pasukan doktor Malaysia, orang yang hangat yang saya temui di hospital, dan yang paling penting, Dr. Syahidan.
yang tidak pernah meninggalkan saya dan sentiasa mencintai saya, membolehkan saya mempunyai hari ini. Kini, mungkin masih ada pesakit di seluruh dunia yang menderita akibat salah diagnosis seperti saya. Saya mesti memberitahu mereka, tolong jangan berputus asa. Pasti ada tempat di mana Anda boleh mendapatkan diagnosis yang betul dan rawatan yang hangat. Bagi saya, tempat itu ialah Malaysia. Pagi tarikh bersalin, saya pergi ke bilik bersalin, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bersama Dr. Syahidan. Di bilik bersalin, terdapat pasukan pakar obstetrik dan ginekologi yang terbaik. Jururawat memegang tangan saya dengan lembut. Cik Alana, jangan risau. Kami akan berada di sisi Anda sepanjang proses bersalin. Proses bersalin berjalan lancar. Apabila saya mendengar tangisan pertama anak saya, air mata saya mengalir tanpa henti. Seorang bayi perempuan yang sihat. Tahniah, dokter tersenyum dan membawa bayi itu untuk saya lihat. Semasa memeluk anak perempuan sulung saya, Nur, saya teringat diri saya 3 tahun lalu yang rebah di persimpangan Bukit Bintang. Pada masa itu, saya fikir saya akan mati di Malaysia. Tetapi sekarang, saya berada di sini untuk menyambut kehidupan baharu. Dokter, Syahidan berkata sambil menitiskan air mata. Terima kasih kerana datang ke Malaysia. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk menjadi sebahagian daripada keajaiban ini. Pada hari saya keluar dari hospital mengadakan sambutan kecil untuk kami. Nenek yang selalu menjaga saya juga datang. Apabila melihat Nur, dia berkata sambil menitiskan air mata, budak ini adalah kristal cinta Malaysia dan Switzerland. Dia pasti akan sangat bahagia. Kembali ke rumah, saya mula menulis pengalaman ini dalam sebuah buku. Saya ingin menceritakan kisah ini kepada seluruh dunia supaya lebih ramai orang tahu betapa pentingnya diagnosis yang betul dan betapa hebatnya perubatan Malaysia. Kelahiran semula di Malaysia, selepas diterbitkan, mendapat sambutan yang luar biasa di Eropah. Ramai mangsa salah diagnosis menghubungi saya, mengatakan mereka ingin datang mendapatkan rawatan di Malaysia. Yayasan kami juga semakin rancak. Setiap bulan, terdapat pasukan doktor dari Eropah datang untuk latihan dan belajar model diagnosis pelbagai disiplin dan sistem diagnosis AI Malaysia. Suatu hari, saya menerima surat dari hospital di Switzerland. Ia adalah surat daripada doktor yang sama yang pernah mendiagnosis saya dengan penyakit maut. Alana yang dikasihi, saya sangat gembira mendengar berita penyembuhan Anda dan sangat menyesal atas salah diagnosis pada masa itu. Kami kini sedang melaksanakan sistem diagnosis Malaysia. Harap tiada lagi kes seperti Anda berlaku. Apabila saya selesai membaca surat itu, saya tidak berasa marah sama sekali. Hanya harapan. Berharap bahawa dari pengalaman saya, lebih ramai pesakit akan mendapat diagnosis yang betul pada masa hadapan. Pada hari ulang tahun Nur yang pertama, kami mengadakan majlis di Menara KL, Petronas Twin Towers. Tetamu yang hadir termasuk pasukan doktor dari Pusat Perubatan Universiti Malaya, orang yang pernah menjaga saya di bilik, rakan sekerja dari yayasan, dan ibu bapa serta rakan-rakan dari Switzerland. Ayah memberikan ucapan, 3 tahun lalu, kami fikir kami akan kehilangan anak perempuan kami, tetapi Malaysia telah memberikan dia kehidupan kedua. Bukan sahaja teknologi perubatan, tetapi juga kehangatan dan kebaikan hati di sini. Malaysia akan menjadi rumah kedua kami selama-lamanya. Sekarang, apabila seseorang bertanya kepada saya, apa perkara yang paling penting dalam kisah Anda? Saya sentiasa menjawab begini. Perkara yang paling penting bukanlah teknologi perubatan, tetapi hati yang tidak pernah berputus asa dan pasukan doktor yang sanggup menjaga pesakit dengan ikhlas, serta masyarakat yang hangat seperti keluarga. Malaysia mempunyai semua ini. Jika Anda kini berada dalam keputusasaan, jika Anda berasa seperti seluruh dunia telah meninggalkan Anda, sila ingat kisah saya. Keajaiban mungkin sedang menunggu Anda tidak jauh. Bagi saya, keajaiban itu berada di Malaysia. Hari ini, saya memeluk Nur, berdiri di dek pemerhatian Menara KL, melihat ke arah bandar yang memberikan saya kehidupan kedua. Dr. Syahidan memeluk saya dan anak perempuan kami. Keluarga 3 orang kami melihat cahaya malam Kuala Lumpur. Saya datang ke Malaysia untuk mati, tetapi sebaliknya menemui kehidupan. Saya datang untuk mencari pengakhiran, tetapi sebaliknya menemui permulaan. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia,
tetapi sebaliknya menyambut dunia baharu. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Malaysia kepada saya. Ini adalah keajaiban cinta. Kisah hari ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih atas masa berharga Anda bersama kami.